Okay, alright. So malam ni kita akan buat revision lagi. Okay, tajuk kita ulang balik tajuk yang kita dah sedia ada. Okay, mana kita akan buat dua tajuk sekaligus, tajuk insurans dan cukai lah. Okay, sebab kita dah mahir dah. Kan, sebab SPM pun tinggal lagi 53 hari lagi. Jadi patutnya dah mahir dah ni topik ni. Okay, so yang pertama sekali adalah apakah perlindungan yang diberikan bagi polisi pihak ketiga kepada student? Okay, apa yang di-cover oleh polisi ni? Ada jawapan? Apakah yang di-cover oleh polisi ni? Pihak ketiga kepada kerja cover apa? Kecederaan. Apa dia? Kecederaan. Okay, kecederaan siapa? Kepada pihak ketiga. Siapa tu? Okay, kecederaan pemandu yang dilanggar. Okay, lagi? Tu kerugian kepada pihak ketiga. Kerugian dari segi? Harta. Okay, right. So maksudnya kenderaan lah. Okay, kenderaan yang dilanggar. Lagi? Lepas tu kerugian kenderaan sendiri. Okay. Kenderaan sendiri. Bersyarat lah. Bersyarat, okay. Jika terbakar atau dicuri sahaja. Okay, alright. Tapi dia bagi dua je lah. Bagi dua. Sebab dia dua markah, bagi dua je lah. Ni antara tiga, bagi dua je. Okay, tu yang pertama. Okay, yang kedua. Apakah kepentingan insurans? Dia ada tiga markah, maksudnya tiga jawapan lah. Okay, sebab apa insurans penting? Untuk apa? Kurangkan beban kewangan. Okay, bantuan kewangan kepada siapa? Kepada orang yang dilanggar. Okey, bantuan kewangan kepada pemegang polisi, ataupun waris pemegang polisi. Kalau dia meninggal dunia lah, waris pemegang polisi. Okey, jika dia meninggal dunia. Okey, yang lagi? Lepas tu beri perlindungan. Okay, sebab insurans dia penting. Contoh macam tiba-tiba kita sakit, kena sakit jantung, kena operate, kena apa tu. Okay, inilah sebagai insurans sebagai sumber keuangan, sumber keuangan untuk rawatan, penyakit lah. Rawatan penyakit lah. Okay, lagi. Bila kita sakit, tak boleh bekerja, ini juga sebagai sumber pendapatan sementara. Okay, sumber pendapatan sementara tidak boleh bekerja. Sepanjang tempoh tak boleh bekerja. Tempoh tidak boleh bekerja. Lagi, kerja nak tiga je. Dia tidak boleh bekerja. Satu lagi kita boleh buat sebagai sumber keuangan untuk membayar komitmen hutang. Komitmen hutang piutang. Inilah dia kepentingan insurans tu. Okay, alright. Bagi tiga je. Okay, yang ketiga pula, ini persoalan untuk kebat sikit. Insurans hayat berbentuk tabungan. Berikan justifikasi. Dua markah. So, dia nak dua jawapan lah. Okay, kenapa kita katakan insurans hayat ni sebagai tabungan? Sebab kita boleh gunakan bila ada kesusahan. Okay, lagi? Tu jaminan. Yang paling utama sekali ialah, kita akan mendapat kembali apa yang dibayar setiap bulan tu, sesuai tempoh selepas tempoh matang. Ini yang utama sekali. Maksudnya sini lah, insurans hayat ni yang kita bayar bulan-bulan tu, kita akan dapat balik selepas tempoh matang. Itu maksud dia tabungan. Jadi dia sama macam kita simpan duit macam biasa. Cuma beza je lah, insurans hayat ni kita tak boleh keluarkan duit sampai ke tahap matang boleh. Kalau kita simpan kat bank, kita boleh keluarkan duit dulu masa. Tapi untuk yang ni, kita akan dapat balik tapi selepas tempoh matang. Itu tujuannya. Kita dapat balik apa yang dibayar sepanjang tempoh tu. Beserta dengan faedah. Itu sebab tabungan dia. Okay. Yang kedua pula ialah
Tadilah kita boleh lah boleh menggunakan apabila diperlukan, terutamanya buatlah ayat saya buat terutamanya berkaitan dengan penyakit lah, berkaitan dengan penyakit kritikal dan sebagainya lah. Ini contohlah jawapan kita. Tapi boleh bertanya ni lah, apa yang kita bayar bulan-bulan akan dapat semula selepas tempoh matang. Tetapi kalau kita dah guna benda tu, okay, kita akan dapat balik, tapi sebahagian lah, tak semualah dapat. Kita dapat balik tapi tak semualah. Kalau kita dah guna, maksudnya sepanjang kita beli tu tiba-tiba kita sakit, contohnya sakit jantung, kena operate, katakan insurans tu cover 300,000, kita dah guna 200,000, jadi kita masih ada lagi part yang kita tak guna lagi lah. Itu kita kembali balik tadi. Berapa nilai ikut syarikat insurans tu lah. Okay, tapi yang penting kita akan dapat balik lah. Okay, alright. Yang keempat, okay, ni dah biasa sangat dah. Pengiraan insurans. Okay, untuk insurans hayat, kita kena ingat first kali adalah 3 benda lah. Okay, 3 benda iaitu jantina, okay, umur dan juga merokok. Jantina, umur dan juga merokok. Itu yang paling penting kali kita tahu. Untuk insurans hayat, ini penting tengok. Jadi bila terjawab soalan ni, nampak saja laki, umur, perempuan, rokok-rokok ni, tahulah ini insurans hayat. So, apakah formula insurans hayat? Formula insurans hayat macam mana? Formula dia? Apa tu? Nilai tu bahagi dengan 1,000. Okay. Darab dengan yang dekat dalam jadual tu. Alright, very good. Alright. So untuk yang pertama ni, Nizar. Okay, Nizar seorang lelaki. So kita rujuk jadual lelaki. Kemudian dia pula berumur 29 tahun. So rujuk bahagian umur 29. Okay, lepas tu dia kata pula dia seorang perokok. So rujuk bahagian merokok. Ini benda dia kita tahu. Tak ada benda lain lah. Okay, tengok dia jantina dia, umur dia dan rokok tak rokok. So kita ambil inilah. Setiap RM1,000 kena bayar macam ni. So formula macam tadi saya cakap tadi, sama je formula dia. Okay, so formula dia adalah yang nak dibeli, okay, yang nak di cover tu RM90,000 bahagi dengan RM1,000. Okay, bagi RM1,000 dan darab dengan ikut jadual. Jadi ikut jadual tadi RM2.95. Okay, darab dengan RM2.95. Okay, alright. So cara begini. Okay, so terus dapat jawapan. Bagi yang ni saja 1 markah dan jawapan akhir 1 markah lagi. Okay, so dapat RM90,000 kita bahagikan dengan RM1,000. Okay, darab dengan RM2.95. Jadi hanya perlu bayar sebanyak RM265.50 saja. RM tak apa. Bayar banyak ni tapi diri kita di-cover sampai RM90,000. Okay, good. Okay, yang berikutnya Fatin pula. Okay, dia tahu. Fatin, ni perempuan lah. Okay, so Fatin dia perempuan. Okay, so rujuk bagan dia perempuan. Okay, kemudian dia perempuan. Kemudian dia pula berusia tidak lebih. Okay, dia kata. Okay, kemudian dia kata usianya kurang dari 28 tahun. Kurang dari. Maksudnya dia bukan 28 tahun. Kurang lagi. Maksudnya dia 27 lah umur dia. So umur dia 27. Kemudian dia ni perempuan ni biasanya tak merokok lah. Perempuan biasanya tak merokok. Okay, jadi perempuan biasanya tak merokok atau rujuk kan tak merokok. RM1.17. Setiap RM1,000, RM1.17. So dia nak beli insurans hayat. Ni bawah ni ada ni. Teringat hilang tadi. Okay, so dia beli insurans hayat berjumlah RM75,000 nilai muka dia. Okay, so cara kira samalah macam tadi lah. Sama macam tadi. Okay, so kita hanya perlu buat, tapi kat sini kena ingat lah. Okay, di sini dia nak beli insurans hayat bernilai RM75,000. Okay, ini insurans hayat. Dan dia juga nak beli insurans kesihatan. Ada 2 insurans ni. Okay, pertama insurans hayat, yang kedua kesihatan. Jadi 2 insurans dia nak beli kat sini, dia kira 2 kali lah. Okay, untuk kesihatan pula, dia hanya cover 40% daripada nilai muka insurans hayat, ni maklumat dia. Dan juga setiap RM1,000 kena bayar RM0.55 sahaja. Okay, so maksudnya di sini lah, dia ada 2 insurans nak beli. Satu hayat ikut jadual, satu lagi adalah insurans kesihatan ikut yang soalan bagi. Okay, so kiraan dia untuk Fatih ni, setiap RM1,000 dia kena bayar 117. Cara kira sama. Ini untuk beli insurans hayat. Sorry. Jadi untuk yang ni,
Dia nak cover diri dia sebanyak RM75,000. So masuk je formula sama je. RM75,000. Okey, darab dengan RM1.17. Okey, RM1.17. Okey, RM1.17. Sama cara gitu. Okey. RM1.17. Okey, betul. Okey, alright. So RM1.17. Jadi gunakan kita dapat jawapan tu lah. Tak payah fikir banyak. So kat situ dapat 75 kali 1 sebagai 1000 dah. Okey, 1.17. Jadi hanya perlu bayar sebanyak RM87.75. Okey, bayar saja 87 dan 75 sen untuk cover diri sebanyak 75,000. Tapi dia juga nak ambil insurans kesihatan. Okey, ini untuk insurans hayat. Ini untuk insurans hayat. Okey, kena bayar sebanyak RM87.50 untuk cover diri sebanyak 75,000. Dia juga nak beli insurans kesihatan. Okey, jadi dia dua lah. Okay. Nak beli juga insurans kesihatan. Okey. Insurans kesihatan pula berapa dia nak cover? Dia kata tadi hanya cover 40% daripada nilai muka insurans hayat. So cari tu dulu. Jadi untuk yang ni dia hanya cover 40% sahaja. Okey, 40% saja daripada insurans hayat tadi ialah RM75,000. Okey, ni macam soalan terakhir negeri Selangor lah, soalan bentuk ini. Okey, so inilah nilai yang dia nak beli untuk insurans hayat. Jadi dia akan membeli sebanyak berapa? Okey, darabkan saja. Adik kakak duduk luar. Nak belajar ni. Okey, dapat gitu. Okey, lepas tu gunakan kita saja terus cari jawapan. Okey, cari dululah. Okey, so 40% RM50,000 adalah sebanyak RM30,000. Jadi insurans kesihatan ni hanya cover sebanyak RM30,000 saja. Dan berapa kena bayar? Kiraannya sama macam inilah. Cara sama gini. So langkah dia sama. Okay, untuk insurans hayat dia sama. Okay, untuk premium dia sama cara dia. Okay. So hanya perlu bahagikan RM30,000 darab dengan setiap 1,000 ialah 55 sen. Ikut soalan lah. Gitu. Jadi dapat kat situ nanti berjumlah. Okay, RM tak tulis pun tak apa, tak ada masalah. Okay, RM30,000 nanti tu bahagi dengan 1,000 dan darab dengan 55 sen. Jadi hanya perlu bayar sebanyak RM16.50 sahaja. Okay, bayar RM16.50, diri kesihatan cover sampai RM30,000. Bayar RM80, diri kita di cover sampai RM75,000. So berapa yang kena bayar semua sekali? Okay, tambah je lah. Jumlah premium kena bayar, tambahkan saja. 8775 untuk hayat campur dengan 1650 untuk kesihatan. Jadi dia perlu bayar sebanyak RM, okay, RM 8775. Okay, RM104 dan 25 sen. RM104 dan RM104.25. Okay, itu cara kiraan dia. Okay, markahnya 4. Okay, yang pertama sekali markah kat sini lah. Yang ni betul, markah yang pertama dapat. Sini markah yang pertama dapat. Yang kedua kita tahu yang ini, RM30,000 ni kita tahu. Markah kedua dapat. Okay. Yang ketiga dapatlah tahu pengiraannya ni. Okay, dapat 65 ni. Yang kedua dapat. Dan yang akhir kali yang inilah. Dapat akhir je. Okay. Okay, itu tentang insurans hayat. Yang berikutnya adalah insurans motor. Ni dua ni yang potensi ni. Hayat dengan insurans hayat dengan insurans motor ni yang penting ni. Okay. Untuk insurans motor, okay, ada 3 jenis insurans motor kita ingat, tapi lebihkan latihan kepada insurans komprehensif dan juga pihak ketiga kebakaran dan kecurian. Okay. Kemudian yang penting tajuk ni ialah first kali kena ingatlah 3C yang saya selalu cakap hal itu. Okay. So untuk insurans ini ingatlah 3C. Okay. Kena ingat 3C. Okay. Insurans motor ni clue dia ialah okay, ingat 3C. Okay, apa dia C tu?
Iaitu yang pertama kali adalah lokasi. Okay, yang pertama kali adalah lokasi. Yang kedua adalah CC. Dan yang ketiga adalah polisi. Inilah dia 3C tu. Jadi yang pertama ni Farhan. Okay. Dia ada kereta, okay, 1850. Okay, ini CC dia. Okay. CC dia 1850. Kemudian kerjanya pula dekat Pahang. Okay, kerjanya dekat Pahang. Lepas tu dia nak beli insurans pula ialah insurans pihak ketiga. Okay. Nak beli insurans pihak ketiga. Jadi untuk kes ni, pada jadual ni, tengoklah. Okay. Lokasi Pahang, Semenanjung Malaysia. So, rujuk ke Semenanjung Malaysia. Kereta dia pula 1850. Rujuk bahagian tidak lebih 22. Okay. Dan yang beli polisi, pihak ketiga sahaja. Jadi, pihak ketiga, rujuk pihak ketiga ni. Automatik kena sebanyak 151.20 sen. Okay. Bila pihak ketiga, dia tak ada kata 1000 tahun, tak ada. Terus ada namanya adalah premium asas. Dia senang sikit. Terus ambil RM 151 dan 20 sen. Ikut jadual tengok tu, okay, ambil je. Kemudian terus tolakkan dengan NCD. Terus tolak dengan NCD. Kalau ada, di sini dia ada beritahu, dia kata ada NCD 33%. Terus tolak je lah. Dia tak ada kira pertama-tama tak ada. Okay, pihak ketiga dia simple sikit. Okay, terus tolak saja dengan NCD sebanyak 33%. Okay, dalam dengan 151 dan juga 20 sen. Okay, ini cara kiraan insurans pihak ketiga. Sangat mudah. Dan markah pun sikit je lah. Okay, bila kita buat macam ni, dapat dia nanti ialah 33% darab dengan 151.20 sen. Okay, tolakkan diskaun sebanyak RM49.90. RM49.90. Kita bunda lebih tepat lah. Okay. So, bila buat ni, terus dapat jawapan. Okay. Dan namanya adalah premium kasar. Yang kasar tu kita kena bayar. Oh, sorry. Okay. Ini namanya adalah premium kasar. Okay. Ini sahaja 3 step yang kita kena buat bila dia minta premium pihak ketiga. Okay. Insurans ketiga, 3 step ni ya. Sangat simple. Jadi 151.20 tolak dengan RM49.90. Dia kena bayar hanyalah RM101.30 sahaja. Okey, ini cara kira insurans pihak ketiga. Sangat simple, tengok jadual terus namanya premium asas. Kemudian tolak terus dengan NCD. Okey, nombor 6. Cik Damia. Sama, okey. Tengok dulu maklumat 3C. Okey, C yang pertama lokasi. Okey, dia bekerja di Perak. Okey, tu lokasi dia. Berada di Perak. Yang kedua CC. Okey, katanya 1003. Kata 1003. So, rujuk bahagian 1003 nanti. Okey. Dan dia boleh nak beli insurans. Mana dia insurans? Komprehensif kat atas kali ni. Okey. Nak beli insurans komprehensif. Okey, so untuk yang ini, kereta dia di Perak, rujuk Semenanjung. Okey, rujuk Semenanjung. Lepas tu, dia pula punya kereta pula adalah 1300. Jadi tidak lebih 14 lah atas kali ni. Nak beli komprehensif. Okey, tengok jadual. Bila sebut komprehensif saja, jadual ni terus merujuk kepada 1000 yang pertama sahaja. Okey. Bila sebut komprehensif saja, jadual ni untuk 1000 yang pertama sahaja. Jangan soalan kita tahu ni. Okey. Bagi 1000 yang pertama sahaja. Itu kalau komprehensif. Jadi bila sebut kata begini, maka jawapan kita mestilah ada 1000 yang pertama dan berikutnya tu. Kena ada. Tak ada hilang salah lah. So, bila sebut itu, untuk insurans komprehensif, mesti adalah, okay, mesti adalah RM1000 yang pertama. Okay, ikut tu. 273.80 sen. Gitu. RM tak tulis tak apa. Okay, dia nak cover sebanyak 27,500. Ini dia nak cover. Baru kira 1000 saja. Jadi adalah lebihan lagi. Okay, yang lebihan tu kena buat kiraan. Sepatutnya ini kita dah ingat lah. Iaitu untuk kiraan yang berikut tu, kita buatlah yang nak di cover. Okay, 27,500 bahagi dengan 1000 dan darab dengan. Ni kita kena ingat lah. Tapi dah soalan ni dia bagi tak apalah. Okay, soalan dia bagi
Untuk yang berikutnya, dia kata, untuk Semenanjung Malaysia, dia kata, ini sebab beritahu, untuk Semenanjung, RM26 bagi setiap 1,000 yang berikutnya. So, dah RM20. Kalau Sabah Sarawak, RM20, 3%. Yang tu sepatutnya kena hafal lah. Lebih mudah kerja kita. Okay, buatlah kata. Okay, right. So, dapat tambahan dia. Okay. Okay, so 27500 tertinggal. Sorry ya. Tolak 1,000. Okay, 27500 tolakkan dengan 1,000 pada kira awal tadi, 1,000. Kemudian per dengan 1,000 lagi sekali. Dan kemudian darab dengan RM26. Ini yang berikut ni. Okay. Yang berikut itu, okay, kita darabkan dengan RM26. Okey, RM tak terima tak apa. Jadi tambahan lagi sebanyak, okey, 2,500 tolak RM1,000, kemudian dapat apa bahagi dengan 1,000, kemudian darab dengan RM26, jadi tambahan sebanyak 27,500, okey, tolak 1,000, okey, bahagi dengan 1,000, darab dengan RM26, jadi tambahan lagi sebanyak RM689. RM689, itu. Okey, kita tambahkan dua-dua sekali. Okay, kita tambahkan dua-dua sekali. Namanya adalah premium asas. Okey, kalau pihak ketiga tadi tengok jadual terus namanya asas. Tapi untuk yang ni tengok jadual baru kira sebelum utama. Tapi kalau pihak ketiga tadi tengok jadual terus sahaja namanya premium kasar. Asas, sorry. Ni adalah insurans pihak ketiga. Pihak ketiga. Okey, kiraan macam ni lah, kena ingat. Tapi yang ni tak penting sangat lah sebab senang sangat. Ada lebih kertas satu. Tapi untuk insurans, untuk kertas dua ni, sila beri tumpuan kepada insurans komprehensif pihak ketiga kebakaran dan kecurangan. Itu yang potensi. Okey, untuk pihak ketiga, ini kiraan dia. Hanya ada 3 step saja. Tapi untuk yang ini, okay, untuk insurans komprehensif ni dia banyak step sikit. Insurans komprehensif dia banyak step sikit. Okey, yang pertama ialah tengok jadual. Itu untuk 1,000 yang pertama sahaja. Okey. Baki tu ialah tolak 1,000 per 1,000 darab dengan ikut tempat. Semenanjung RM20, Sabah Sarawak RM23. Okey, lepas tu tambahkan namanya adalah premium asas. Jadi kita buatlah 689 tambah dengan 27380 jadi 9628 RM 9628. Ini adalah namanya premium asas. Selepas asas baru kita tolakkan dengan NCD kalau ada. Di sini dia beritahu dia layak dapat NCD sebanyak 25%. Soalan beritahu. Jadi adalah diskaun dia. Okay, kirakan dia. Okay, tolak dengan NCD 25% dia kata. Daripada berapa? Daripada asas tadi iaitu 9628%. 25% daripada 962 dan 8%. Okey, dapat diskaun dia gitu. Lepas tu dapat diskaun sebanyak okey 240 dan 7%. 240 dan 7%. Okey, tolak yang ini maka dapatlah jawapan akhir dia iaitu premium kasar dia yang kita kena bayar. Okey, iaitu sebanyak tolak sajalah. Okey, 962 8% tolak dengan yang tu dapat jawapan 722 dan 10%. Okey, inilah cara pengiraan insurans komprehensif. Jadi ada 5 step ni. Okey, insurans pihak ketiga 3 step saja. Insurans komprehensif dia ada 5 step ni. Okey, 5 step ni. Okey, seterusnya P pula kata seseorang pemilik kenderaan dikenakan kadar deductible 400 sesuai dengan permasalahan atas sebab berikut. Okay. Apakah yang menyebabkan kita deductible 400? Ingat tak soalan ni? Kenapa kita kena bayar deductible 400 sebelum tu boleh claim insurans? Bayaran yang kerugian yang kita tanggung tu. Tak betul. Salah. Dia ada 4 sebab. Yang mana sebelum kita claim, kita mesti tolak 400 dulu. Pertama sekali ialah nama pemandu
tiada dalam insurans. Maksudnya kereta saya Sarah pinjam, accident. So saya kena tanggung 400 sebab nama Sarah tak dalam insurans saya. Okey. Yang kedua, kalau nama ada tetapi usia kurang dari 20 tahun. Gitulah contoh tahun. Contohnya kereta saya adik saya pinjam, umur dia baru 18 gitu ya, contohnya bawa kereta, accident. So saya kena bayar, tanggung kerugian 400 dulu, baru boleh claim. Maksudnya kalau hantar ke bengkel kena 10,000, saya hanya boleh claim 9,600 sahaja. Lagi, nama ada tetapi pemegang lesen P sahaja. Dan juga ada satu ialah pemegang lesen L saja. Inilah dia 4 sebab kalau berlaku apa-apa, kita kena tanggung 400 dulu baru boleh claim insurans. Okey. Nama pembantu dalam insurans, nama ada lebih kurang satu, pemegang lesen P dan pemegang lesen L. Okey. Alright. So 2 saja nak. Tapi kat sini sebagi 4 lah. Boleh pilih mana-mana 2. Okey, seterusnya tengok sini. Sama juga kita nampak tu. Dia punya pertama sekali lah, dia berada di Sarawak. Cluenya adalah Sarawak. Okey, so rujuk bahagian Sabah Sarawak. Dia ada kereta. Okay, dia punya kereta dia berapa cc? Okay, kereta dia berapa cc? Mana dia kereta dia? Okay, kereta dia 1600 cc. Okay, ini kereta dia 1600 cc. Dan dia pula nak beli insurans pihak ketiga kebakaran kecurian. Dia kata, dia nak beli insurans pihak ketiga kebakaran kecurian. Okay, so yang pertama sekali, okay, soalan kita tengok mengapakah Encik Tiaw diberikan kadar diskaun tanpa tuntutan? Agak-agak kenapa kita dapat diskaun NCD tu? Kenapa kita diberikan NCD? Sebab dekat Sarawak. Tak betul, sebenarnya pun ada NCD juga. Okay. Jadi NCD diberikan kerana tidak membuat sebarang tuntutan insurans. Bagi tahun semasa. Maksudnya tahun ni kita tak guna langsung insurans, tahun depan nak renew dapat NCD. Itu maksudnya. Tapi kalau kita guna insurans kita, maka NCD kosong lah. Okey, itu sebab dia. Okey, kemudian soalan kata, berapakah kadar premium yang perlu dilakukan nak beli insurans pihak ketiga kecurian? Okey. So, untuk insurans ketiga kecurian, rujuk jadual bahagian mana? Kompri ke pihak ketiga? Nak beli insurans pihak ketiga kebakaran kecurian. Insurans mana? Pihak ketiga. Okey, so hati-hati. Pihak ketiga hanya untuk pihak ketiga sahaja. Komprehensif ni dia untuk dua benda. Satu untuk komprehensif, satu lagi untuk pihak ketiga kebakaran kecurian. So kalau pihak ketiga kecurian, rujuk bahagian komprehensif. Kereta dia 16, rujuk bahagian tidak lebih 150, tengah-tengah lah. Jadi dia dekat Sarawak, automatik kena 220. Bila sebut kata pihak ketiga sahaja, pihak ketiga kecuriannya, cara kiraannya adalah sama macam pengiraan insurans komprehensif. Okay, sama macam itu. Saya tengah ajak ya, saya buat. Okay. Sebelum satu lagi lupa. Saya tak buat lagi. Encik Teo merasakan dia wajar ambil insurans pihak ketiga kebakaran kecurian. Kenapa dia kata kena pilih itu? Kita ada 3 insurans, komprehensif pihak ketiga kecurian. Okay, komprehensif paling mahal sekali. Pihak ketiga paling murah sekali. Pihak ketiga kecurian tengah-tengah. Tapi kenapa dia kata kena ambil insurans tu? Apa sebab dia? Agak-agak. Ada jawapan? Maybe sebab dia naik ferry tu. Okay, betul. Adanya benda yang tak diingini, yang tak disengajakan. Apa benda tak sengaja tu?
Tsunami ke? Okay, right. Ah, Okay. Ni dia kata, dia perlu meletakkan kenderaannya di JT dan dia kena naik ferry ke sana. Jadi dia kena tinggalkan kereta dia dekat JT. So agak-agak apa yang akan mungkin berlaku? Ha. Jadi risiko kecurian. Risiko kecurian adalah tinggi kerana dia perlu meninggalkan keretanya. Itu sebab dia, bukan sebab tsunami. Okay. Keretanya. Okay, keretanya di JT. Buat aja sampel. Okay. Yang penting nampak lah risiko kecurian tu nampak. Okay, ini kan katanya di JT. Ayat panjang tak ada masalah. Yang penting nampak risiko kecurian tu. Itu penting. Sebab dia kena tinggal kereta tu. That's why dia kata dia kena ambil insurans pihak ketiga kebagai kecurian. Okay. Kemudian pada awal tahun, Encik Teo telah dilanggar. Okay, ini ceritanya ni. Okay. Pada awal tahun, Cik Teo telah dilanggar oleh sebuah lori yang terbabas. Okay. Ni maklumat yang berikutnya. Soalan B. Okay, lepas tu dia kata, mengapakah Encik Teo masih lagi diberikan diskaun? Sedangkan dia dah dilanggar oleh lori. Okay, saya dah tadi, kerana dia tak buat tuntutan. Sebab apa tak buat tuntutan? Sebab dia dilanggar. Maka kalau kita kena langgar, kita mesti minta orang yang langgar kita tu bayar kita. Ganti rugi. Jadi kita tak guna insurans kita. That's why gitu. Okay. Alright. So waktu masa kerana ni kita cerita sikit lah. Dia menuntut tuntut pampasan daripada lori yang melanggarnya. Okay. Ni ayat panjang tak apa, tak salah. Lori yang melanggar. Ataupun kita buat ayat macam ni, senang je. Kerana dia dilanggar. Cukup ya? Boleh juga. Okay. Kerana dia dilanggar. Pun boleh juga. Okay. Kita hanya tak dapat NCD kalau kita yang melanggar. Okay. Okay. Kemudian soalan berikutnya ialah hitung kadar premium. Okay. Untuk insurans pihak ketiga kebakaran kecurian, cara kira sama macam komprehensif. Dia sebut komprehensif, mesti ada lah benda ni semua ni. Mesti ada. Tapi dia ada beza sikit. Dia mesti ada beza sikit. Okay. Dia beza tu yang kena ingat tu. Okay, alright. So, untuk insurans pihak ketiga kebakaran kecurian, cara pengingatnya hampir sama dengan komprehensif, tetapi ada sedikit perbezaan kebakaran dan kecurian. Okay. Step pertama sama. Tengok jadual, rujuk, ambil. Okay. Dia dekat Sarawak, kereta dia tidak lebih 16. So, kena insurans sebanyak RM220. Okay. Cara sama kira. Okay. 220. Kemudian, nak cover kereta dia sebanyak RM38,000. Okay, itu maklumat dia. Jadi untuk kes ini, baru kira 1,000. Okay, baru kira 1,000. So, cara kira sama lah ini. Okay, so RM38,000 kita tolakkan dengan 1,000 per 1,000 sekali dan darabkan dengan, untuk Sabah Sarawak darab dengan RM20.30. Okay, masih sama cara dia. So, 37 darab dengan RM20.30. Tambahan sebanyak RM751, 10 sen. 751 dan 10 sen. Okay, campur dua-dua sekali. Namanya adalah premium asas bagi komprehensif. Okay, tapi soalan kita nak pihak ketiga kebakaran kecurian. Di sini beza dia. Untuk nak kira premium asas dia, okay, yang 962 tu ialah untuk premium asas komprehensif. Ini adalah premium asas komprehensif. Okay, bukan pihak ketiga kecurian. Okay. Jadi untuk insurans ini, kita kena ingat satu itu, insurans premium asas untuk insurans ini, dia hanya ambil kira 75% sahaja daripada yang komprehensif. Ini kena ingat. Okay, itu kena ingat. Okay, so kita darab dengan tambah dengan lupa tadi. 20. Okay, 971, 10 sen. Okay, 910 sen ni. Okay, di sinilah bezanya insurans hayat, insurans komprehensif dengan pihak ketiga kebakaran kecurian. 971 ni untuk komprehensif punya,
premium asas. Tapi untuk insurans pihak ketiga pencurian, dia hanya ambil kira 75% sahaja daripada yang itu. Jadi asas dia adalah sebanyak 9, kali dengan 0.75, hanyalah 728.33 sen. 728.33 sen. Inilah perbezaan antara Compre dengan pihak ketiga kebahagiaan. Di sini beza dia. Selepas ini baru tolak dengan NCD jika layak. Dia kata tadi dia layak. NCD sebanyak 28%. Ni NCD dia. Dia haraplah. 28%. Kalau komprehensif, selepas premium asal tu tolak NCD. Tapi untuk yang ini, darab dulu dengan 70%, kemudian baru tolak dengan NCD. NCD ni. So 728.33 sen. So dapat diskaun sebanyak, darab dengan itu, dapat tolak diskaun sebanyak RM209.76. 70 sen. RM209 diskaun dia dan 76 sen. Tolakkan. So 72833 tolak dengan 20976 dapat jawapan RM518 dan 50 sen. RM518 dan 50 sen. Inilah dia cara pengiraan insurans pihak ketiga kebakaran kerjaan. Bezanya dekat sini. Beza kat sini. Beza dia. Sini lah beza antara Compre dan juga pihak ketiga kebakaran kecurian. Kalau komprehensif selepas daripada atas tu tolak dengan NCD. Tapi untuk yang ni kena kira dulu yang 75% dulu, barulah tolak dengan NCD. So insurans hayat dan insurans ini silalah beri perhatian kerana banyak trayal negeri-negeri yang pilih dua insurans ni. Selangor dua-dua ada. Set 1 insurans pihak ketiga kecurian. Set 2 insurans hayat. Alright. Kemudian set nombor 8 selesai. Tu. Nombor 8 pula. Topik yang ni, ni tentang co-insurance. Co-insurance tidaklah penting sangat. Tahun ni dia jangka. Sebab apa, setengah trayal negeri-negeri pun tak ada yang cakap tentang co-insurance ni. Jadi maksudnya, sebab apa? Sebab dah keluar dalam SPM dah. Yang ni dah keluar dalam SPM dah. Dah keluar dalam SPM dah. 2021 dan 2022. Jadi taklah penting sangat. 2021 tentang insurans kesihatan. 22 adalah insurans kebakaran. Jadi tahun ni rasanya macam taklah keluar lagi dah. Right? Tetapi kita tahu jugalah sikit-sikit kok mana tahu keluar lagi kan? Right. So mengapakah pemegang polisi dikenakan penalty insurance semasa membuat tuntun insurans kebakaran? Kenapa? Kenapa bila kita claim insurans kena penalty insurance untuk co-insurance kebakaran? Sebab apa tu? Idea? Sebelum kita claim insurans tu, kita kena penalty. Kenapa? Sebab co-insurance tu dia beli kurang dari yang disyaratkan. Itu sebab dia. Bayar kan? Alright, tak apa. Kemudian kalau kita disuruh beli 200,000, kita beli 180,000 saja. Beli tak ikut syarat. Kena penalty insurance. Kalau beli lebih tak apa, tapi dia rugilah pula kena bayar tinggi. So kita mesti beli ikut syarat. Syarat kata 250,000, beli banyak tu je. Jangan beli lebih, kurang pun jangan. Bahaya. Dalam satu kebakaran, terbakar, kebakar dengan dapur saja, dia rugi RM18,000. Ini dia rugi. Lepas tu dia claim insurans, dia ada satu dengan insurans, rumahnya berjumlah 220. Ni maklumat dia. Dia beli insurans cover banyak ni. Co-insurans sebanyak ni.
Ini co-insurance dia, maklumat dia. Dan ada juga lagi deductible. Maksudnya sebelum kita claim, tolak ni dulu. 2,500 maklumat dia. Okey, dan dia kata rumah dia pula ditaksirkan bernilai RM300,000. Ni nilai taksiran rumah dia. Ni semua maklumat ni. Okey, jadi soalannya, berapakah pampasan yang akan diterima oleh Puan Liana ni? Untuk nak kira pampasan, first kena tahu ialah berapa yang dia kena beli. Itu first kali kena tahu. Okay? Berapa yang patut beli. Okay. Untuk yang patut beli ni, kita rujuk bahagian co-insurance, ambil bahagian yang paling besar ni. Yang depan ni adalah yang syarikat cover. Okay, jadi kita hanya beli untuk yang syarikat cover sahaja. 90%. Okay, jadi pengiraannya kena ambil tu dulu. Okay, jadi carilah dia 90% daripada RM300,000. Okay, jadi syarat first, cari dulu berapakah yang sepatutnya kita beli. Jadi 90% darab dengan nilai rumah tersebut RM300,000. Okey, jadi kita sepatutnya beli sebanyak RM270,000. Itu syarat kata, kita mesti beli sebanyak ini. Tetapi dekat sini, okay, yang dibeli hanyalah RM220,000. Ini bermaksud dia beli, okay, tidak ikut syarat. So, bila tak ikut syarat, okay, kalau beli ikut syarat, kalau berlaku apa-apa kerugian, nak tuntut macam mana? Kiraan dia adalah kerugian tolak dengan deductible sahaja. Tapi sekarang, kes sekarang ni lah, dia beli tak ikut syarat. Okay. So, macam mana kiraan dia? Pampasan yang diterima berapa? Okay, so yang ni kena ingat. Okay, kalau beli ikut syarat, cara kira adalah rugi tolak dengan deductible. Okay, ini kalau beli ikut syarat. Ini kiraan dia. Dia cuba beli 270, dia beli tu, kiraannya macam ni lah. Ini kalau beli ikut syarat. Sekarang kes ni kan Puan Liana ni beli tidak ikut syarat. So bila beli tak ikut syarat, tak boleh dapat sepertinya ikut syarat. So apa formula dia? Okey. Ingat tak formula dia? Jumlah insurans yang telah dibeli. Okey. Bahagi dengan jumlah insurans yang harus dibeli. Okey, good. Lepas tu? Darab dengan jumlah kerugian tolak deductible. Okey, very good. Bagus. Okey, so darab dengan kerugian 18,000, kemudian tolak dengan deductible. Okey, 2,500. Okey, betul lah tu. Pandai ingat tu. Okey lah tu. Okey, so yang dibeli per dengan patut beli, kemudian darab dengan kerugian, tolak dengan deductible. Okey, inilah formula untuk pengiraan kalau beli tidak ikut syarat. Okey, kita boleh bagi jawapan terus ya, tak ada salah. Okey je. Okay, nak kira satu-satu pun boleh juga, tak ada hal. Okay, tapi nak bagi jawapan terus pun tak ada masalah. Okey saja. Okay, dapat sini nanti lah 14, okay, 666.67 gunakan. Okay, 250. Okay, alright. Dekat sini, okay, yang berwarna biru sini, okay, yang sebut warna biru, okay. Yang berwarna biru sini ialah jumlah yang dia boleh tuntut. Okay, yang biru ni adalah jumlah yang tuntut. Saya tanya, okay, yang warna biru tu ialah jumlah yang boleh tuntut. Bukan yang dapat lagi. Baru boleh tuntut. Okay, tapi yang dia akan dapat apa dia? Selepas tolak dengan deductible. Okay, jadi yang dia akan dapat ialah 12,000, okay, 12,167 ringgit dan juga 67 sen. Gunakan gitu. Okay, inilah cara kiraannya lah. Okay, ini dia akan dapat. Jadi kalau soal minta kata penalty insurance, kalau soal minta lah, ini tak minta tak apa. Okay. Kalau soal minta, okay. Kalau soal minta penalty insurance, okay, cara kiraannya macam mana? Okay, cara kiraan dia adalah kerugian tolak dengan yang boleh tuntut. 14,666.67. Ini kalau dia minta penalty insurance, iaitu formulanya adalah rugi tolak dengan
yang boleh tuntut. Yang biru tu lah. Ini kita minta penalty insurance. Jadi maksudnya kalau kita beli tak ikut syarat, kita sudah kerugian sebanyak 18,000 tolak dengan 14,666.67, kita dah rugi sebanyak 3,300 sen. Sebabnya ialah kita beli tak ikut syarat. Tu kes dia. Ini kan soalan minta lah. Okay, right? Okay, selesai yang tu. Okay, inilah topik tentang insurans. Jadi saya ulang kali, untuk insurans, pentingnya ialah awak kena tahu insurans hayat, segi pengiraan dia. Okay. Kemudian insurans motor, segi pengiraan juga. Okay. Insurans hayat kena ingat dulu saja, syarat dia adalah jantina, umur dan rokok tak merokok. Okay. Kemudian kalau insurans motor pula, syarat dia adalah 3C, lokasi, sisi dan polisi sahaja. Okay. Sampai itu kena tahu juga, sebelum ni, kena tahu juga apakah perbezaan antara insurans hayat dan insurans motor. Insurans hayat dengan insurans am. Itu kena tahu juga, penting tak? Okay. Jadi pastikan kena tahu. Okay. So insurans pihak ketiga, tengok jadual, terus namanya premium asas. Lepas tu tolak NCD tu boleh. Dapat kasar. Kasar ni perlu kita bayar. Kalau komprehensif pula, tengok jadual, hanya ambil kira 1,000 yang pertama, baki tu kena ingat formula ni lah. Tolak 1,000 per 1,000, darab dengan Semenanjung RM26, Sabah Sarawak RM23 sen. Selepas tu dapat bila ditambahkan tu, dapatlah premium asas namanya, tolak NCD, maka namanya lah premium kasar. Yang kasar tu kita kena bayar. Tapi kalau insurans pihak ketimbang pencurian pula, kita akan buat, tengok jadual, ambil 1,000 yang pertama, baki itu sama, tapi kita tambahkan, itu baru dapat premium asas kompri. Untuk premium asas pihak ketimbang pencurian, kena darab lagi dengan 75% dahulu. Baru kemudian tolak NCD. Okay, right? Okay, so pastikan kena ingat tu. Dan untuk co-insurance pula, ada dua, co-insurance kesihatan dan co-insurance kebakaran. Okay, alright. So untuk insurans kebakaran, kita cari dulu nilai yang perlu dibeli per dengan patut dibeli dan kerugian. Okay. Kalau beli untuk insurans kebakaran, kita darabkan dengan co-insurance dahulu, baru tolak deductible. Tapi untuk insurans kesihatan, kita akan tolakkan deductible dahulu, baru darabkan dengan co-insurance. Itu kena ingat. Satulah kalau masuk. Okay. Untuk co-insurans kebakaran, co-insurans kesihatan, okay. Cara kiraan dia adalah kos yang ditanggung, okay, tolak dulu dengan deductible. Ini beza dia. Okay. Kos yang ditanggung, tolak dulu dengan deductible dulu, kemudian baru darabkan. Baru darabkan dengan co-insurans dia. Okay, baru darabkan dengan co-insurans dia. Okay, kalau insurans kebakaran, darab dengan co-insurans dahulu, baru tolak dengan deductible. Okay, itu je beza dia kat sini. Kena ingatlah. Tapi untuk eksperimen tahun ni, beri tumpuan lebih kepada pengiraan insurans hayat dan juga insurans motor. Motor pun kompri dan juga pihak ketiga kebakaran kecurian. Yang penting adalah topik ni pasti ada. Dan saya target masuk dalam bahagian A. Maksudnya 6 markah lah maksimum. Okay, alright. Itu topik yang pertama, topik insurans. Okay, topik yang kedua, yang penting juga adalah topik cukai. Cukai ni lah satu tajuk yang mana saya rasa pasti akan masuk exam juga tahun ni. Dan saya jangka tahun ni akan masuk dalam bahagian B. Bila masuk dalam bahagian B, maksudnya dia akan ada campuran cukai. Mungkin masuk dalam cukai motor dengan cukai SST. Ataupun mungkin cukai motor dengan cukai jalan. Atau macam itulah. Okay. Tapi tanya saya, apa yang akan jangka masuk? Saya jangka soalan pecah AB. Yang A tu tentang seseorang ni nak pergi renew cukai jalan dia. Dia ada kereta motor, okay, berapa cukai yang bayar? Saya jangka itulah. Kemudian, bila nak bayar tu nanti, kena pula bayar bersama dengan SST 6%. Kirakan cukai tu. Saya jangka gitu maksudnya. Okay, alright. Okay. So, untuk tajuk cukai, kita ulang balik. Apa yang penting sini adalah, yang perlu kita tahu adalah, apakah sebab pentingnya cukai itu dikutip oleh negara?
apakah kepentingan cukai itu? Kenapa kita nak cukai? Dalam buku tak ada 4 semua. Dia minta 3 sini. Okay, apa kepentingan dia? Sumber pendapatan negara. Okey. Sumber pendapatan bukan negara, kerajaan. Okey, sumber pendapatan kerajaan. Okey, yang kedua, alat Kewangan untuk stabilkan ekonomi negara. Alat menstabilkan. Okey, alat untuk menstabilkan ekonomi. Okey. Lagi? Alat lagi? Itu alat pelaksanaan polisi kerajaan. Alat untuk pelaksanaan polisi kerajaan. Satu lagi, alat juga untuk kawalan penjualan barangan atau perkhidmatan. Kawalan ekonomi lah. Okey, inilah dia 4 benda. Okey, kenapa pentingnya cukai kepada kerajaan. Okey, tidak ada orang nak guna duit dia sendiri untuk bangunkan negara, bantu orang lain. Terpaksa kutip dari orang kita semula lah. Okey, kutip dari kita, bagi daripada kita lah. Itu maksud itu. Okey, tak apa. Itu yang pertama lah. Okey, yang kedua, kita belajar 5 jenis cukai dan semua cukai itu kita tahu. Cukai itu siapa kena bayar, siapa yang kutip, apa akta, apa sectionnya dan pengiraannya lah. Okey, itu kita tahu. Okey, cukai pendapatan. Apakah akta yang kena pakai? Ingat tak? Tak apa. Pendek je lah. Macam cukai pintu tu atas 700. Okey, untuk cukai ni akta apa? Tak ingat lah tu kan. 53. Alright. Untuk cukai, PTG. Nama pun PTG. Nama pun kan tanah. Itulah cukai tanah ni. Inilah cukai tanah. Cukai tanah dia tak ada akta pendek, dia panjang. Kanun Tanah Negara 1965. Kemudian cukai jalan. Untuk JPJ, apa akta dia? Akta pengangkutan. Apa pendeknya? Akta 333. Jadi kita ambil yang pendek cukup. Teman-teman kita sebut tahun bila. Cukai pintu, siapa yang kutip? Majlis Perbandaran. Kalau kata majlis perbandaran, macam Jempol, betul. Perbandaran. Tapi macam kat sini, kat Selangor ni, Sabak Bernam, dia majlis daerah. Kalau kat KL, Dewan Bandar Kuala Lumpur. Jadi nama 3 benda tu lah. Majlis daerah, majlis bandaran, majlis semua tu. Nama ni lah pihak berkuasa tempatan. Di bawah tu ada majlis-majlis tu. Kalau sebut kata majlis daerah, mungkin salah lah. Alright. Kemudian, cukai dalam perkhidmatan. Siapa yang kutip? Siapa kutip cukai dalam perkhidmatan? JKDM. Alright. Apa tadi? Jabatan Kastam Diraja Malaysia. KDRN. Kastam. Alright. Cukai jualan 806. Cukai perkhidmatan 807 lah. Alright. So, soalan kata, ni contoh soalan. Cukai pendapatan. Cukai pendapatan taklah penting sangat untuk tahu ni. Tapi kena ambil tahu sikit-sikit lah. Kod masuk dalam kertas 1. Cukai pendapatan, dia dah masuk dalam SPM 2021 dan 2022. Alright. Dia kata situ lah, dia perlu juga bayar cukai tambahan RM100. Walaupun dah buat potongan cukai berjadual PCB. Kenapa? Alright. Soalan pertama kata, soalan biasa. Berikan 2 contoh pelepasan cukai. Kategori pelepasan cukai. Apa benda yang kita ingat? Insurans hayat. Insurans hayat. Yuran pengajian anak. Yuran pengajian anak. Right. Dia banyak lagi lah. Yuran pengajian anak. Lain-lain tu kita kena ingat lah. Individu, isteri, atau suami. Lagi anak-anak, dia banyak lah. Dia banyak. Contohlah ni. Anak-anak. Lagi apa lagi? Insurans hayat. Rawatan kesihatan. Dia banyak. Kesihatan. Kemudian apa lagi? Gaya hidup.
Okay, gaya hidup. Kemudian lagi apa lagi yang kita boleh buat lagi? Rawatan kesihatan gaya hidup. Okay. PTPTN. Dia banyak lagi lah. Ni contoh-contoh lah. Ni contoh-contoh lah. Kita bagi contoh-contoh. Okay. Pilihlah 2 saja cukup. Dia 2 markah. 2 cukup lah. Okay, alright. Kemudian soalan kata lagi. Yang berikutnya. Kenapa Encik Mahendra ni perlu juga bayar cukai tambahan 300? Sedangkan dia dah buat PCB. Okay, waktu bila kita kena buat bayar tambahan? Sorry kat sini tak dengar suara ni, hujan sikit baru turun. Okay, kita kena bayar cukai tambahan bila cukai lebih tinggi daripada PCB, potongan cukai berjadual. Itu sebab kita kena bayar cukai tambahan. Kalau PCB lebih, dapat refund. Kalau PCB sama cukai, tak payah bayar cukai. Kalau PCB kurang, kena tambahan cukai. Okay, jelaskan dia kata. Ini alasan dia. Okay, seterusnya. Apakah kesan dan risiko jika dia tak bayar tu? Dia isi borang cukai, tapi tak bayar. Apa kesan dia risiko undang-undang? Okay, first kali kena tahu ialah apa akta dia. Okay, so cukai pendapatan akta 53. Okay, untuk kes ni, dia isi borang cukai. Dia hantar dan dia tahu dia kena bayar tambahan 300 tapi dia tak bayar. So ini di bawah section mana? Akta 5. Akta 53, section berapa? Okay, dan topik ni dia ada 4 section. Section 112, 113 kurungan A, 113 kurungan B dan 114. Ini section mana? Section. Dia isi borang cukai, dia tahu dia kena bayar cukai tambahan tapi tak bayar. Sekejap. Apa ni? Okay. Section 113. Alah. Okay. 112 dia tidak lapor cukai. 113 kurungan A dia lapor cukai tapi tipu pendapatan. 113 kurungan B dia lapor cukai tapi tipu tanggungan. 114 dia isi borang cukai tapi dia sengaja tak bayar cukai. Mengelak cukai maksudnya. Dia kena bayar 300 dia tahu tapi dia tak bayar. So dia kategori 114 iaitu sengaja tidak membayar cukai. Okey, apakah hukuman dia? Okey, hukuman dia adalah denda RM 1,000 hingga ke 20,000. Yang ni kena ingat, betul kena ingat ni. Okay, 20,000. Kemudian ada lagi penjara. Penjara tidak lebih 6 bulan dan penalti 300%. Itu kena ingat. Alright, jadi setiap cukai-cukai kita belajar tu, kita kena ingat siapa yang kena bayar, siapa yang kena kutip, apa tujuan dia, tak bayar apa akta, apa section. Itu sangat penting kita tahu. Tulis kat mana pun, lekatlah, bacalah selalu. Okay, alright. Seterusnya, soalan B. Okay, nampak tahu dah. Inilah cukai pintu. Jelas terpampang kat situ. Soalan tu berkaitan dengan cukai pintu kita. Okay. Pintu dia kata, okay, dia kata situ adalah kadar cukai dia. Kadar cukai dia kata tahu ialah 1.8% bagi hartanah kategori P dan Y% bagi kategori Q. So ada 2 jenis kediaman, 2 jenis hartanah yang ada cukai berbeza. Okay. Yang pertama P 1.8. Yang kedua Q Y%. Tak tahu berapa. Okay. A. Encik Selvam menerima bil cukai taksiran berjumlah 351 bagi hartanah miliknya kategori P. Berapakah nilai tahunan NT dia? So, apakah formula bagi kadar cukai pintu? Okay, cukai pintu, apa formula dia? Cukai pintu sama dengan, ni formula kena ingat lah. Apa formula cukai pintu? Kadar cukai pintu. Kadar cukai darab dengan nilai tahunan. Okay, good.
Okey, yang ni semua tak dibagi dalam exam lah. Kena ingat macam ni. Okey, darab dengan nilai tahunan. Okey, darab dengan nilai tahunan. Sorry. Okey, darab dengan nilai tahunan. Aduh, kacau lah. Okey, darab dengan nilai tahunan. Okey, kita cari maklumat. Okey, untuk yang ni, dia kata rumah dia kategori P. Jadi, untuk kategori P, kita tahu dah. Dia punya kadar cukai 1.8. Okey, cukai pun kita tahu lah. Dia kena bayar 351. Nak cari NT. So, bermain yang formula itu. Okey, cukai pintu kena 351. Kadar cukai 1.8%. Tu dia. Okey, 1.8%. Tak gitu. 1.8%. Okey, darab dengan nilai tahunan yang kita nak cari. Okay, 1.8% darab dengan nilai tahunan yang kita nak cari. Okay, right? Bermain dengan formula CP sama dengan KC darab dengan NT. Okay. So, pandai-pandai pusing lah. Pandai-pandai pusing lah. Okay. 351 sama dengan 0.018 NT. Nak cari NT, bahagikan. Dapatlah NT sama dengan 351, kita bahagikan dengan 0.08, 018, dapat jawapan RM19,500. Okay. Ini terhasil daripada 351 dibahagikan dengan 0.018. Okay. Itu jawapan A. Okay. B pula kata, apakah itu nilai tahunan? Apa nilai tahunan ni? Apa maksud dia? Sewa tahunan. Okey, nilai tahunan ni adalah jumlah yang diperoleh jika hartanah itu disewakan bagi tempoh 1 tahun. Dia saya lengkap. Kata kita sewa tahunan lah sama tadi. Okey, alright. B. Puan Sian membayar 294. Bil cukai pintu, kedai miliknya bernilai 24,000. Kedai itu kategori Q. Berapa Y? Okey, so yang ini sama juga. Bermain formula ini. Sama cara dia. Okey. Cara sama. Okey, dia kata dia bayar sebanyak 294. Ganti je. Okey, kali ini kadar cukai tak tahu berapa. Dia kata Y. Y peratus. So, Y per 100. Darab dengan nilai tahunan. Tahu. Iaitu 28,000. Darab je lah. Okey, selesaikan. Okey, 28,000 tu kali satu bagi dengan 100. Kita dapat 294. 294 sama dengan 280Y. 280Y. So, berapa nilai Y dia? Nilai Y dia, just perlu bahagikan sajalah. 294 dibagi dengan 280. Dapat jawapan iaitu 1.05. 1.05. Okey, saya dapat yang ni. 294 dibahagikan dengan 280. Bermain dengan formula CP sama dengan KC darab NT. Alright, settle tu. Okey, ini ialah cukai pintu. Cara kira dia. Okey, berikutnya adalah cukai tanah. Okey, cukai tanah. Okey, untuk cukai tanah, okey. Kalau cukai pintu tadi, formulanya adalah CP sama dengan KC darab NT. Itu cukai pintu. Okey. Sorry. Okay, so untuk cukai tanah pula, formulanya pun kena ingat juga. Tak bagilah exam. Okay, untuk cukai tanah pula, kiraan dia ialah cukai tanah sama dengan kadar cukai darab dengan luas tanah. Itu formula dia.
Cukai tanah, kadar cukai dengan luas tanah. Tanah ada 3 jenis. Yang pertama adalah tanah kediaman, tanah untuk perumahan. Yang kedua tanah pertanian. Yang ketiga tanah komersial untuk kilang-kilang, semua tu. Okey. Yang pertama, seorang pemilik bengkel perlu bayar cukai sebanyak 1.4% bagi tapak tanah bengkel miliknya. Berapa luas tanah dia? Okay. So dekat sini kita tahu maklumat. Maklumat kata dia adalah pemilik bengkel. Pemilik bengkel, orang berniaga. Bila berniaga, tanah tu digunakan untuk komersial. Okay, jadi kena guna nilai 4 sen tu. Jadi bermain dengan formula. Okay. Dia kata dia bayar 114 40 sen. Kalau cukai untuk komersial 4 sen sahaja, darab dengan darab dengan luas tanah. Kita nak cari, tak tahu berapa. So untuk cari luas tanah, bahagikan saja. Jadi 114 40 sen tu dibahagikanlah dengan 4 sen kat situ. Dapat jawapan dia. Jadi luas tanah dia sama dengan, bahagi saja. 114 40 sen bagi dengan 0.04, dapat jawapan 2860 meter persegi. Meter persegi tak tulis pun tak apa, tak ada hal. Tanah dia seluas 2860 meter persegi. Okey, yang kedua, Encik Aiman ada tanah kata, tanam jagung manis. Tanam jagung. Maksudnya pertanian lah. Okey, dan tanah itu panjang lebar 120 dengan 75. Dapat bil cukai tanah tapi enggan bayar. Atas faktor kata jagung dia tak keluar hasil, rugi, pokok kena serang ulat ke apa ke, tak boleh bayar. Okey. First kali, kalau kena cukai, berapa kena bayar? Lagi sekali bermain dengan formula yang ini juga. Sama cara dia. Di maklumat kita ada ialah okey. Cukai tanah nak cari, tak tahu berapa. Okey, kadar cukai untuk tanah pertanian 9 sen. 0.09. Luas tanah dia pula, dia beritahu maklumat. Panjang lebar dia, darabkan je. Panjang dia 120, darab dengan lebar dia 75. Kena carilah. Okey, dapat lepas nanti. Cukai tanah. Okey, cukai tanah sama dengan, darab je. Nak buat step by step tak boleh, tak salah. Okey, 0.9. Okey, darab dengan 120 kali 75. Dapat 9,000 meter persegi. Okey, so berapa cukai tanah dia? Darabkan saja. Okey, 9,000 darab dengan 0.09. Kena bayar sebanyak RM810. Tu cara kiraan dia lah. Okey, seterusnya soalan kata apa? Dia ni, dia tadi cakap tadi, okey. Dia tak nak bayar. Dia enggan bayar sebab dia fikirkan tanah jagung tu tak menjadi, tak berhasil, kurang hasilnya. So dia pun tak nak bayar dengan alasan tanaman dia tidak menjadi. Okey. Jadi tak jadi, cukai tanah tetap kena bayar. Bila tak bayar apa jadi? Okey. Ini pun sama kes tadi kak. Kena ingat apa akta dia. Okay. Untuk kes ini, cukai tanah, dia punya kesalahannya di bawah Kanun Tanah Negara. 1965. Okey. Kali ini dia dapat bil cukai. Tapi dia tak nak bayar. Tak nak bayar. So, di bawah section apa? Okey. Cukai tanah, dia ada 2 section. 97 dan juga 100. Di mana kena ingat, untuk cukai tanah, kali pertama dapat cukai tak bayar akan dikenakan di bawah section 97, iaitu arahan, arahan bayar cukai tanah. Yang kedua section 100. Yang ni pula ialah borang 6A dikeluarkan, iaitu harta
ataupun tanah dirampas. Okey, itu jawapan dia. Okey, kalau cukai pintu tak bayar apa jadi? Borang E dikeluarkan di bawah Akta 171 Section 147. Tak bayar juga. Section 148 borang F dikeluarkan iaitu harta boleh disita. Okey, cukup itu. So untuk tahun ni silalah beri perhatian lebih kepada pengiraan cukai jalan khususnya lah. Okay, untuk cukai jalan, dia punya syarat dia mudah saja iaitu yang pertama saya tengok adalah jenis kenderaan. Yang kedua adalah lokasi. Yang ketiga CC. Yang keempat adalah kegunaan dia. Sama ada sendiri ataupun kilang ataupun public transport. Okey. Lokasi dia kat sini adalah Semenanjung, Malaysia. Apakah 3 faktor menentukan jalan? Ni tadi. Atas ni. Betul lah. Okay, dia nak 3 faktor. Dia banyak faktor. Tapi dia nak 3 saja. Okay, yang pertama sekali adalah okay, kita apa? Jenis kenderaan. Yang kedua adalah lokasi kenderaan. Okay, yang ketiga adalah sisi kenderaan. Yang keempat adalah kegunaan dia. Okay. Jenis kenderaan ni apa dia? Contohnya macam lori ke, bas ke, lori, bas, motosikal atau kereta lah. Okay. Lokasi kenderaan sama 2, 3 je. Sama ada Semenanjung okay, ataupun Sabah Sarawak. Okay, ataupun satu lagi lah kawasan bebas cukai. Okey. Sisi kenderaan pula lagi tinggi, okey, lagi besar. Lagi besar sisi, lagi mahal cukai. Okey, kegunaan kenderaan pula ialah sama ada guna persendirian ataupun komersial ataupun public transport. Pengangkutan awam. Jadi perbezaan lah. Pengiraan je. Okay, alright. Okay, Encik Steven ni, dia ada sebuah motosikal 180cc. So, rujuk bahagian motosikal, bila kata 180cc, dia kategori yang bawah sini. Automatik kan cukai sebanyak RM300. Okay, masukkanlah. Okay, senang kata apa? Motosikal. Okay, 180cc. Okay, kena cukai sebanyak RM30 sahaja. Yang kedua, dia ada kereta. Kereta pula 1950cc. Ya, rujuk bahagian kereta 19 bahagian bawah sinilah. Bila duduk bawah sini, automatik kena cukai berapa? Okey. Mula-mula kena untuk cukai kena 280 ni. Kita kena ni. So 280. 280 ni untuk 1800cc yang pertama saja. Itu kena ingat. Tapi kereta dia 1950. Ada lebih lagi 150cc tu. Nak buat apa? Okay. Untuk yang lebih ni, kita darabkan. Darabkan ikut jadual tadi. Setiap sisi yang lebih tu, darabkan dengan 50 sen. Okey. So dapat jawapan 280 tambah dengan 1000 kali dengan 0.50 sen. RM355. So, berapakah jumlah cukai dia? Okey, jumlah kena bayar. Okey, RM30 untuk motor tambah dengan RM355 untuk kereta. Jadi total kena bayar sebanyak RM385.
Okay, cukai je murah je. Yang mahal adalah insurans. Okay, next seterusnya. Puan Jacqueline gagal untuk renew cukai jalan dia. Kenapa? Kenapa kita tak boleh renew road tax? Ingat tak? Kenapa kita kena bayar apa tu? Gagal renew road tax. Sebab dah tamat tempoh Berapa lama? setahun. Okey, tamat tempoh lebih setahun. So macam nak settlekan dia? Pergi JPJ. Macam mana cara dia? Puspakom. Okey, bawa ke Puspakom dahulu untuk pemeriksaan terlebih dahulu lah. Lepas tu baru pergi ke JPJ. Alright. Okey. Kemudian Puan Jacqueline kata dia tak payah cukai. Alasan dia ialah dia berada di Langkawi ataupun Labuan, zon bebas cukai. So tak payah cukai dia kata. Adakah betul? Adakah benar orang yang tinggal di kawasan zon bebas cukai tidak perlu bayar cukai jalan? Betul. Okey, jawapan dia ialah palsu. Okey, palsu. Alright. Beza dia adalah sini, zon bebas cukai dia hanya dikecualikan cukai SST. Tapi cukai lain tak kena juga. Okey. Bebas cukai tapi dia punya kiraan je lah. Bebas cukai dikenakan cukai jalan 50% lebih murah. Itu dia. Maksudnya kalau katakan contoh gini, okey. Contoh katakan dia kat Semenanjung ni, cukai dia kena banyak ni. Tapi untuk dekat Langkawi hanya perlu bayar 197.5 sen. Separuh. 50%. Okay, alright. Yang dia tak kena cukai lah cukai SST sahaja. Okay, next seterusnya. Soalan kata, Puan Melissa beli 15 ketul ayam goreng, 10 set farm fresh dan 8 minuman. Maksudnya harga sekian lah. Okay. Dia kata, berapakah dia kena bayar jika kedai kenakan cef kematan 6%? Okay. Untuk ini adalah cukai SST. Okay, ini adalah cukai SST. Cukai SST. Okay. Untuk kira cukai SST, dia punya formula sangat simple saja, iaitu SST sama dengan 6% kali dengan total jumlah. Kali dengan jumlah kos. Okay, so kat sini, first kali, berapa kos dia? Berapa harga barang? Okay, berapa harga? Cari dulu. Berapa harga barang? Okay, dekat sini, Puan Melissa ni, dia telah membeli sebanyak 15 ketul ayam. Satu ketul RM4.80. Cari dulu. Okay, tambah dengan dia beli juga 10 farm fresh. Satu bungkus RM6. Dia beli juga lagi dengan 8 minuman. Satu bekas RM3.50. Cari dulu harga barangan berapa. Okay, so darabkan. 15 kali dengan 4.8. Nak buat satu-satu pun tak apa, tak salah. Okay, kemudian tambah 60. Tambah lagi dengan 8 kali 3.5. Dapat RM28. Okay, campur-campur. Dapat jawapan dia. Okay, RM160. Ini baru harga barang. Bila nak jelaskan, dia kena pula cukai perkhidmatan 6%. So, jumlah bayaran kena bayar ialah total dia 120. Okay. Tambah lagi dengan 6% cukai perkhidmatan. Pengiraan gitulah. Okey, 6% daripada harga barang itu 160. Darab je. Oh coy. Okey, darab dengan 160. Okey, so dapat bayar jumlahnya. Okey, bagi jawapan akhir terus tak apa, nak kira 100 pun tak apa. Okey, 6% kali dengan 160, 120 lah, typo. Okay, 120
Okey, darab dengan 120. Jadi kena sebanyak RM7.20. RM7.20. Okey, campurkan, dapat jawapan. Last kena bayar RM1, 27 dan 20 sen. Itu cara kira. Okey. Inilah cara kira SST. Cari dulu harga barangan, kemudian baru darabkan dengan SST. Okey, seterusnya. Ini soalan panjang sikit. Soalan terakhir lah ni. Okey. Semasa tempoh promosi, jom pi Kedah. Okey. Encik Syukran telah tempah 3 bilik hotel pada kadar 125 semalam. Okey, bagi tempoh 4 hari 3 malam. Hotel tersebut kenakan cukai-cukai berikut kepada Encik Syukran. Cukai warisan 10% setiap bilik. Cukai perkhidmatan 6% setiap transaksi tempahan termasuk cukai warisan. Berapa jumlah kena bayar? Okey. Sama dengan tadi, mula-mula cari dulu, kos bilik hotel berapa. Okay. Dia beli 3 bilik hotel. Okay. Beli untuk 4 hari 3 malam. Harganya lah 125 semalam. So darab dengan 3 hari. Gitu. Sama dengan, okay. So 3 kali 125 kali yang 3. Hotel saja 1125. Ini untuk hotel saja. Bila nak bayar, bila nak bayar pula, kos bayaran, kos keseluruhan, bila nak bayar, dia kata setiap satu bilik kena charge warisan 10%. Jadi 115 ni bilik hotel, tambah dengan 3 bilik kali dengan RM10. Charge cukai warisan. Kemudian dapat jawapan. Mula-mula ini kos cukai. Tambah sini ya. So kat sini 1125 tambah dengan RM30 lagi. Jadi kos keseluruhan adalah sebanyak RM1155. Jadi jumlah kena bayar 1155 tambah lagi dengan 6% cukai perkhidmatan. Okey, inilah cara kiraannya lah. Okey, 6% daripada 1155. Okey. Dapat jawapan dia. Okey, nak buat jawapan akhir terus pun tak apa, boleh, tak ada hak. Okey, RM69.30. Okey, last sekali sama dengan RM 1224 dan 3 sen. Okey. Inilah circuit dia. Alright? Okey, habis kat situ. Jadi, untuk SPM ini, ulang balik. Untuk tajuk cukai dan insurans, 2 tajuk yang pasti masuk dalam exam kita. Untuk insurans dan juga untuk cukai. Insurans dengan cukai. Saya jangka pastikan masuk. Saya jangka yang pertama kali akan masuk adalah masuk dalam bahagian A lah. Bahagian A. Maksudnya markah maksima adalah 6. Yang ni pula jangka akan masuk dalam bahagian B. Saya jangka. Jangka masuk dalam bahagian B. Jangka masuk bahagian B. Maksudnya minima 7 markah dan maksima 12 markah. Tapi saya jangka dalam sekitar 8 markah je lah. Saya jangka gitu je. Itu yang pertama. Dijangka akan masuk. Dua-dua topik dijangka masuk. Cuma cukai saya target masuk dalam bahagian A, bahagian B, insurans masuk dalam bahagian B. Yang kedua, jangka masuk, beri tumpuan kepada insurans hayat dan insurans motor. Iaitu komprehensif dan pihak ketiga kebakaran kecurian. Untuk yang ini pula saya jangka, berilah perhatian kepada cukai, tumpuan lah. Tumpuan ialah kepada cukai jalan, cukai tanah dan cukai SST. Ini tak masuk lagi.
Okay, cukai pendapatan dah masuk dah dalam kertas 2 hari tu. Paper 1, paper 2 2 tahun turut. Okay, cukai pintu pun baru masuk, baru ni dah masuk dalam SPMU. Okay, beri tumpuan topik ni. Okay, so untuk topik ni pastikan untuk insurans, untuk cukai, pastikan kita faham, faham dan ingat. Okay, yang pertama sekali kita kena ingat apa dia, betul kena ingat ialah dia punya jenis cukai. Okay, iaitu siapa kutip. Siapa kena bayar. Okay, siapa yang kutip. Yang ketiga adalah apa tujuan. Okay, yang keempat adalah apa akta dan section dia. Dan selanjutnya adalah pengiraannya macam mana. Okay, apa tujuan, apa ni semua ni. Okay, alright. Untuk insurans pula, yang kita kena faham ialah, first kali kita tahu ialah jenis insurans tu. Sama ada hayat ataupun am. Okay, kita tahu apa? Okay, yang pertama kita tahu ialah beza dia. Yang kedua ialah jenis perlindungan dia. Yang ketiga adalah pengiraan dia lah. Pengiraan dia. Ini saja. Okay, alright. So, ini sajalah untuk kita tahu. Okay. Yang pentinglah tajuk ini pasti akan masuk dalam exam kita lah. Okay. Jadi, pastikan kita mahir betul-betul kerana topik ini adalah topik favorite SPM format baru kerana topik ini adalah topik yang baharu. Okay. Jadi, sangat favorite di soal lah. Okay, alright. So, ada tanya apa-apa? Memang kena baca yang section tu cikgu. Yang tu potensi masuk paper 1 saya rasa. Tapi kalau masuk paper 2 pun dia bakal kebat lah. Mungkin dia akan beritahu maklumat. Dia kata apakah hukuman yang ataupun apakah section lah. Atau mungkin tu dia tak tahu. Tapi yang penting kita tahu tu yang pendek-pendek lah. Akta dia, cukai pendapatan, akta 53, cukai pintu 171, cukai jalan 333, cukai SST 8987, semua kita tahulah. Okay. Tapi dari segi detail tu taklah penting sangat. Tapi kalau kita tahu lagi cantik lah. Tapi untuk paper tu dia lebih pada pengiraan dia. Cuma in case kalau soalan kebat, dia kata. Soalan kebat lah. Dia macam tadi lah. Dia terkena bayar. Tapi dia tak bayar. Apa hukuman dia kena bayar? Dikenakan. Itu kena ingat lah. Okay, lagi tanya? Tu je. Okey, tu ya. So, pastikan belajar betul, ingat betul. Topik ini dia banyak membaca dan pengiraan. Okey, kalau cukai pendapatan pun kena baca juga boleh. Tapi baca bahagian cukai taksiran bersama. Tapi setakat ni dalam trial hari tu tak ada negeri yang buat cukai taksiran bersama. So, jangan tak masuk tahun ni ikut. Tapi banyak negeri buat cukai pintu, tanah, SST dan juga cukai jalan. Okey, so kata ada apa-apa. Malam ini kita berhenti dekat sini. Okay, bahan saya boleh share kejap lagi pada Sarah. Boleh rujuk balik lah. Tak faham, tanyalah bila masa bertanya. Okay, so kasih saja untuk hari ini. Thank you. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Assalamualaikum.